Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Kabinet telah mengumumkan sokongan 100% terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. The Cabinet announced 100% unanimous support for Prime Minister Muhyiddin Yassin. Jadi isu yang dibangkitkan bahawasanya Muhyiddin tidak ada sokongan, tidak betul. He has 100% support dari Kabinet. Isu UMNO tidak sokong Muhyiddin, itu juga tidak betul. Yang tidak sokong Muhyiddin ialah beberapa pemimpin. Mungkin pemimpin atasan, tapi beberapa pemimpin sahaja. Dan isu tidak sokong Muhyiddin ni tak kena-mengena dengan dasar parti. It's all personal. Orang yang tidak menyokong Muhyiddin ialah pemimpin-pemimpin yang menghadapi masalah kes jenayah di dalam mahkamah. Those who are facing criminal charges. Dan kes ni melibatkan berbagai-bagai tuduhan, baik rasuah, baik salah guna kuasa, baik pecah amanah dan sebagainya. Ataupun lari cukai. And these cases sedang berjalan dan ada kes yang telah diputuskan oleh mahkamah juga dan menunggu rayuan. But the issue is mereka yang menghadapi masalah kes-kes jenayah ni, hendak kerajaan bantu mereka. Mereka nak supaya Perdana Menteri campur tangan dan kuburkan semua kes-kes ini sama macam Pakatan buat semasa mereka memerintah 22 bulan dulu. Semua kes melibatkan pemimpin ataupun penyokong Pakatan dikuburkan. Termasuk kes Terowong Pulau Pinang dan sebagainya, kes rumah Guan Eng yang telah ditutup, dikuburkan. So UMNO nak Muhyiddin buat sama. Mana saja kes melibatkan orang UMNO ni, tutup kes tu, buang kes tu, kuburkan supaya tidak ada apa-apa masalah bagi pemimpin UMNO. Muhyiddin pula tidak mau campur tangan di dalam urusan mahkamah. Sekiranya mereka ni a victim of persecution, selective prosecution, maka biarlah mahkamah menentukan, sebab kalau tidak salah, maka tidak akan berlakulah apa-apa. Tapi kalau mereka bersalah, ini up to the court lah, bergantung kepada mahkamah lah untuk menentukan. Itu sikap Muhyiddin. Dan orang UMNO ni marah. Mereka nak Muhyiddin campur tangan. Jangan lepas saja kepada mahkamah untuk ditentukan, sebab kemungkinan besar sekira Perdana Menteri tidak campur tangan di dalam kes mahkamah dan serah kepada mahkamah, maka keputusan mahkamah ni akan merugikan orang UMNO dan mungkin ramai akan didapati bersalah dan akan dipenjara. That is the issue. So, mereka nak, orang UMNO ni nak Muhyiddin salah guna kuasa. They want Muhyiddin to abuse his power. Mereka nak Muhyiddin salah guna kuasa dengan campur tangan di dalam urusan mahkamah. Dan Muhyiddin tidak mau buat ini sebab sekiralah kata Muhyiddin campur tangan di dalam kes mahkamah dan ini ialah satu jenayah, satu kesalahan, esok hari ini boleh diguna balik untuk mendakwa Muhyiddin. Muhyiddin boleh dituduh salah guna kuasa dan boleh di-charge sama macam kes Anwar Ibrahim dulu, di mana beliau dituduh salah guna kuasa di dalam penyiasatan sodomi dan dipenjara 9 tahun. Kena 9 tahun penjara. Dan ini boleh berlaku kepada Muhyiddin juga. Kalau Muhyiddin ikut apa yang UMNO nak dengan salah guna kuasa, campur tangan dalam urusan mahkamah, Muhyiddin boleh dipenjara lebih dari 9 tahun sebab kes itu 9 tahun tu boleh dikatakan reduced sentence, bukan full sentence. Jadi memang bahaya. Muhyiddin akan termasuk perangkap
sekira Muhyiddin campur tangan di dalam urusan mahkamah dan arah mahkamah atau arah peguam negara untuk tarik balik semua kes-kes tu, kuburkan kes-kes tu terhadap orang UMNO. Sekiranya katalah satu hari Muhyiddin tidak lagi berkuasa, Muhyiddin boleh ditangkap dan di-charge dan dimasukkan ke dalam penjara sekira didapati bersalah. It is a very risky exercise for Muhyiddin to do. Jadi, benda yang selamat ialah Muhyiddin jangan campur tangan, serah kepada mahkamah, salah tak salah, lepas tak lepas, ini bukan urusan Muhyiddin dan bukan satu risiko yang Muhyiddin perlu ambil untuk menyelamatkan orang UMNO ataupun menyelamatkan masalah orang UMNO ni menentang Muhyiddin. Sebab dengan selesai isu politik, mungkin akan timbul isu jenayah. Dan ini lagi tinggi risiko sekiranya Muhyiddin tidak berawas. So that's the issue here. UMNO nak Muhyiddin salah guna kuasa, UMNO nak Muhyiddin melakukan jenayah dan Muhyiddin tidak sanggup salah guna kuasa ataupun melakukan jenayah untuk menyelamatkan orang UMNO yang menghadapi masalah mahkamah. That's the real issue. Sebab apa mereka nak Muhyiddin turun? Semua alasan-alasan lain ni mengatakan kerajaan gagal. Di mana yang kata kerajaan gagal? Kerajaan gagal mengatasi masalah COVID. Masalah COVID ni bertambah teruk. Kenapa masalah COVID ni bertambah teruk? Siapa yang in charge? Ya, menteri-menteri yang ditugaskan untuk nak menyelesaikan masalah COVID ni dari UMNO. The ministers are from UMNO. Jadi kalau UMNO kutuk kerajaan, mengatakan kerajaan gagal, menteri-menteri kabinet ni lemah dan tidak tahu buat kerja, ini menteri UMNO. Dan adakah UMNO mengaku yang kerajaan UMNO yang salah? Dan UMNO tidak boleh kata ini bukan kerajaan UMNO, ini kerajaan Perikatan Nasional. Orang yang duduk di dalam kabinet tu walaupun orang UMNO tapi tidak direstui oleh UMNO. Betul ke tidak direstui oleh UMNO? Nama-nama mereka datang dari mana? Kebanyakan dari UMNO ini boleh katakan calon yang direkomend oleh UMNO. Sekiranya UMNO tidak setuju mereka menjadi menteri, UMNO tidak setuju mereka memegang jawatan menteri sebagai wakil UMNO di dalam kabinet, adakah UMNO keluar arahan suruh mereka letak jawatan? Tidak. UMNO tidak pernah keluarkan arahan, issue instruction kepada sekian-sekian orang untuk letak jawatan. Adakah UMNO hantar surat kepada Agung ataupun hantar surat kepada Perdana Menteri meminta Muhyiddin pecat mereka? Baik Khairi, baik siapa sekalipun. Adakah UMNO minta mereka dipecat? Tak ada. Kalaulah UMNO tak setuju mereka duduk di dalam kabinet, kalaulah UMNO nak mereka dipecat dan diganti katalah dengan orang lain sebab UMNO tak puas hati mereka ni gagal lah, lemah lah, tak dapat mengatasi masalah COVID. Kalau inilah boleh katakan alasan yang sebenar, maka berilah satu surat, keluarkan satu surat. UMNO tidak pernah arah Perdana Menteri ataupun hantar surat kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong meminta ahli-ahli kabinet yang mewakili UMNO di dalam kerajaan dipecat. Apabila timbalan Perdana Menteri dilantik dari UMNO, mereka ucapkan tahniah. Sepatutnya mereka hantar protes. Surat protes kepada Perdana Menteri mengatakan mereka tidak setuju timbalan Perdana Menteri dilantik dari UMNO. Mereka tak mahu timbalan Perdana Menteri UMNO. Mereka kata mereka nak Muhyiddin letak jawatan.
Mereka nak Muhyiddin letak jawatan dan orang UMNO ambil alih sebagai Perdana Menteri. Tapi macam Tajuddin Rahman cakap betul lah. Kalau UMNO nak jawatan Perdana Menteri, maka menanglah pilihan raya dulu. UMNO kalah pilihan raya, lepas tu nak pula jawatan Perdana Menteri. Macam mana? Jangan lupa. Muhyiddin menang pilihan raya. Parti Muhyiddin menang pilihan raya. Parti yang Muhyiddin tubuhkan. Dan mereka kata, yang sebenarnya yang membantu Pakatan Harapan menang pilihan raya ialah Mahathir. Mahathir dari parti mana? Bukan ke Parti Pribumi? Dan siapa yang tubuhkan Parti Pribumi Bersatu? Mahathir ke Muhyiddin? Bukan ke Muhyiddin yang tubuhkan Parti Pribumi Bersatu? So, Muhyiddin tubuhkan Parti Pribumi Bersatu. Dan Muhyiddin jemput Mahathir menyertai sebagai pengerusi. Dan kita semua mengakui, satu dunia akui, tanpa Parti Pribumi Bersatu, Pakatan Harapan tak menang pilihan raya. Bulan Mei tahun 2018. Pakatan Harapan menang pilihan raya kerana Parti Pribumi. Tanpa Parti Pribumi, Pakatan Harapan tak menang. Jadi Parti Pribumi ialah satu komponen yang penting, the main component membantu Pakatan Harapan menang pilihan raya bulan Mei tahun 2018. Without Parti Pribumi, Pakatan tak menang, Pakatan kalah. Dan apabila mereka cuba jatuhkan Mahathir dan gagal, dan oleh kerana itu Mahathir letak jawatan dan Pakatan jatuh, Pakatan hilang kuasa. Muhyiddin terus bentuk satu pakatan baru, iaitu Perikatan Nasional. Dan UMNO masuk. Dan satu kerajaan baru dibentuk, Perikatan Nasional, bersama dengan Muafakat Nasional, iaitu UMNO dan PAS. Mereka kata tanpa UMNO, Muhyiddin tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Tanpa UMNO, Perikatan Nasional tidak boleh berkuasa. Betul. Tanpa UMNO, mungkin, atau Muafakat Nasional, mungkin Perikatan Nasional tak boleh bentuk kerajaan. Muhyiddin tak boleh bentuk kerajaan. Tapi sebaliknya, tanpa Perikatan Nasional, UMNO juga tidak boleh berkuasa. Adakah UMNO boleh berkuasa tanpa perikatan? Tak boleh. UMNO juga perlu perikatan. Dan kita kata perikatan juga perlu UMNO. Betul. Sama macam Pakatan perlu Parti Pribumi. Dan Parti Pribumi juga perlu Pakatan. Kalau Parti Pribumi Bersatu bertanding pilihan raya seorang diri, tak menang. Kalau Pakatan Harapan bertanding pilihan raya tanpa bersama atau bersatu dengan Parti Pribumi, juga tak menang. So, kekuatan Pakatan Harapan ialah kerana Parti Pribumi menyertai mereka. And vice versa. The same with Perikatan Nasional. Tanpa UMNO tidak ada Perikatan Nasional. Tanpa Perikatan Nasional, UMNO juga akan duduk dalam pembangkang. No one can claim sole credit. It is mutual. Ini UMNO kena faham, dan jangan kita bercakap macam kita on our own independently. Tanpa sesiapa kita boleh berkuasa. Tak boleh. Dari dulu tahun 55, 2 tahun sebelum merdeka, UMNO tidak menang cukup kerusi untuk nak bentuk kerajaan. Selepas merdeka, tahun 59, pilihan raya boleh katakan yang pertama, tapi yang sebenar yang kedua. Juga UMNO tidak menang cukup kerusi. UMNO has never won enough seats to form the government. Never. 14 pilihan raya. Pilihan raya akan datang yang ke-15. Sama. Semenjak tahun 55, 59. All the way sampai hari ini, UMNO tidak pernah menang kerusi tanpa coalition. Tanpa membentuk satu pakatan atau perikatan dengan parti-parti lain. Dulu MCA, MIC, Barisan Nasional dengan gerakan PPP, lagi banyak masuk Sabah, Sarawak dan sebagainya. Dan sampai hari ini,
UMNO needs either Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan. Di antara dua tu, yang mana UMNO nak? Kalau UMNO tak mau Perikatan Nasional, maka pergilah join Pakatan Harapan. Sebab UMNO sebagai parti bebas, as an independent party, nak menang pilihan raya, nak bentuk kerajaan, itu tidak akan berlaku. Mustahil. So, kalaulah UMNO ni marah sangat dengan Perikatan, semata-mata kerana Perdana Menteri tidak mahu campur tangan dalam kes-kes mahkamah yang melibatkan orang UMNO, dan sekiranya Anwar Ibrahim setuju, kalau Anwar Ibrahim telah berjanji yang sekiranya UMNO bersama Pakatan membentuk kerajaan baru, maka kes-kes mahkamah terhadap orang UMNO akan dibuang, akan ditutup, akan dikuburkan, maka silalah. Tapi UMNO perlu pilih, do you want Perikatan or do you want Pakatan? Satu dari dua. Either you take Perikatan atau you take Pakatan. Dan kalau you kata Perikatan ni menzalimi UMNO, oleh kerana pemimpin UMNO yang menghadapi masalah mahkamah ni tidak diselamatkan, dan UMNO nak cerai dengan Perikatan, maka cerailah. Tapi kalau UMNO tak join dengan Pakatan, UMNO tidak akan memerintah selama-lamanya. Selama-lamanya UMNO duduk di dalam pembangkang dan kerja hanya menyalak. Itu saja. So UMNO has to choose. Tapi sekiranya UMNO tak restui timbalan Perdana Menteri, tak restui menteri-menteri kabinet, maka keluarlah arahan kepada mereka sebagai wakil UMNO arah mereka letak jawatan. Ask the timbalan Perdana Menteri resign, ask menteri-menteri kabinet dari UMNO resign, semua perlu letak jawatan serta-merta, dan sekiranya timbalan Perdana Menteri dan ahli kabinet dari UMNO tidak letak jawatan serta-merta, maka dalam 24 jam UMNO akan buang mereka dari parti. Mereka akan disingkir dari parti, maka baik timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri kabinet dari UMNO yang tidak letak jawatan dalam 24 jam will be sacked from the party, dan mulai besok mereka akan dianggap sebagai ahli parlimen bebas. Independent members of parliament, no longer wakil dari UMNO. Buatlah itu. Dan kita akan tengok seterusnya. Sebab hanya dengan menyalak saja, tapi tidak arah mereka meletak jawatan, maka tak nampak yang UMNO ni sungguh nak tinggalkan kerajaan. Cuma UMNO ni nak blackmail, nak peras ugut kerajaan untuk selesaikan masalah mahkamah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.